Nabi SAW bukan suruh kita duduk tepi anak kita 24 jam. Tak. Nabi tidak suruh untuk kita duduk dan juga kawal anak kita daripada zaman ini tidak diberikan kepada mereka pendedahan tentang zaman. Tak. Nabi bukan kata jangan tengok TV. Nabi kata bukan jangan beli handset. Nabi kata jangan buat jahat. Itu je. Nabi tak kata jangan ni. Dia kata antara jangan buat jahat itu jangan beli TV. Itu dia tengok TV tempat lain pula lepas ni. Dia duduk depan TV itu jadi macam dengan orang terkhayal ataupun yang dicucuk dengan dadah. Tak boleh nak bergerak daripada TV itu. Tapi kalau diberi dengan masa tempoh yang tertentu dan dikawal oleh ibu dan ayah, maka itu sebenarnya lebih baik. Dan Nabi SAW sendiri mendidik untuk kita memberikan panduan kepada anak kita, bukan menghalangnya tanpa diberikan panduan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian di Masjid Al-Bushra bagi kitab Isbalul Aman fi Tarjamati wa Syarhi Bughyatil Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, iaitu berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. Dan kita telah masuk pada bait yang kelima. Yang pertama disebut pada bait yang keempat, kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa ba'du fatta'dibu lis-sibyani min awwalin nashwi atamma syani. Dan selepas mengucapkan pujian dan salawat, maka saya mengatakan, saya iaitu pengarang kitab ini, bahawa mendidik kanak-kanak itu bermula daripada permulaan tamyiznya. Itu adalah merupakan sesempurna perkara. Waqad bidzaka sarraha al-Ghazali bahrul ulumi sadiqul maqali. Dan perkara ini sesungguhnya telah dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam, yang merupakan lautan ilmu serta benar pada ucapan dan nasihat terhadap umat. Jadi permulaan perkara pertama yang perlu untuk diberikan perhatian kepada anak-anak ialah at-ta'dib, iaitu mendidik mereka dengan adab dan akhlak. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut lagi wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini pun arahan daripada Allah untuk kita mendidik ahli keluarga kita dengan apa? Dengan salah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan hendaklah kamu sungguh-sungguh bersabar dengan suruhan tersebut. Jadi maknanya untuk mendidik keluarga ini perlu kepada kesabaran dan perlu kepada takhtit ataupun perancangan yang rapi dan tersusun seperti yang dianjurkan oleh para ulama bagaimana untuk mendidik isteri dan anak-anak kita. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dalam musnad beliau daripada Sayyidina Sa'id ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidun walada min nahlin afdalu min adabin hasanin. Tidak ada suatu yang nahala ataupun yang dikeluarkan daripada seorang ayah atau seorang anak daripada ataupun perkara yang terbaik yang dilakukan oleh seorang ayah kepada seorang anak melebihi daripada mendidiknya dengan adab hasan, dengan adab yang baik. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu daripada Sayyiduna Anas bin Malik daripada Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian dan ahsinu adabahum, dan perbaiki akhlak peribadi mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut addibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didik anak-anak kalian dan perbaiki adab-adab mereka. Jadi maknanya permulaan an-nashwu al-tifl ataupun permulaan bagi kanak-kanak adalah dengan at-ta'dib. Ini kebanyakan daripada sistem yang ada pada zaman ini mengabaikan sistem ta'dib. At-tifl, belajar ataupun nuntut ilmu ataupun anak-anak kecil ini ilmu dan juga adab seiringan dengan mereka, dengan hafalan contohnya, dengan dan yang seumpama dengannya. Tetapi yang paling utama pada ketika ini adalah at-ta'dib, mengajarkan adab kepada mereka, kerana mereka lebih mengambil dan mengikuti saranan adab pada ketika ini lebih dibandingkan dengan setelah mereka berumur yang ketika tersebut untuk mereka hanya menambahkan ilmu dan pengetahuan sahaja semata-mata. Karena itu sebahagian daripada sistem pendidikan di negara yang bukan Islam sekalipun, mereka mendahulukan moral terlebih dahulu kepada anak-anak kecil dibandingkan dengan mengajarkan anak-anak tadi dengan hafalan dan seumpamanya. Ini perlu diberi perhatian oleh para guru dan juga para muallim dan juga muaddib sebyan, maksudnya pendidik kepada para guru, pada para murid anak-anak kecil didahulukan dengan sistem itu. Contoh di Jepun. Di Jepun katanya sistem pertama dalam 1 tahun pertama adalah diajarkan terlebih dahulu dengan moral. Ajak cara macam mana untuk jaga adab ketika mana di dalam bas, dalam kenderaan awam, adab bersama dengan orang yang lebih tua. Dan itu diajak dulu. Dan ini tidak ada di tempat kita. Karena itu sistem di tempat kita bila mana hanya ditumpukan kepada exam oriented dipanggil, ataupun semuanya otak berpaksikan kepada peperiksaan semata-mata, maka terbit para manusia yang seperti jentera. Kita bukan ingin melahirkan jentera dalam negara, bukan ingin melahirkan jentera dan juga mesin yang seumpama mesin-mesin yang ada. Manusia bukan mesin. Manusia adalah hayawanun natiq, dan hayawan dengan makna jismun hassas alladhi yataharraku bil iradah.
Maksudnya jasad yang mempunyai panca indera yang bergerak dengan kehendak. Jadi kita bukan mesin, mesin digerakkan oleh seseorang. Jadi seolah otak dan juga akhlak anak-anak kita pada zaman ini digerakkan untuk melakukan sesuatu urusan tadi seumpama mesin. Masuk ke sekolah untuk lulus periksa, masuk ke sekolah untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dan kemudian nanti akan mendapat pekerjaan yang baik. Jadi tujuan dalam pengajian adalah untuk pekerjaan. Dah lari dah daripada makna yang asma, yang paling tinggi bagi makna pendidikan. Pendidikan adalah melahirkan manusia. Yang itu dulu kena betulkan. Pendidikan untuk melahirkan manusia yang beradab, manusia yang bertamadun. Bertamadun pada zaman sekarang sudah disalahartikan. Tamadun dengan maksud yang mempunyai pendidikan yang tinggi pada sudut materialistik semata-mata. Kedudukan dan juga dengan makna gaji yang besar, tapi akhlaknya buruk dan juga sangat luar biasa dan bergaji besar, tetapi jiwa peribadi seperti binatang. Ya, jatuhkan orang, dengki, haloba, tamak, tidak kira halal dan haram. Laisa min amrid din, dan juga ini bukan daripada ta'limid din, ini bukan daripada agama. Ini daripada mana? Daripada barat. Barat yang membawa sistem ini dan kemudian dipengaruhi kepada anak-anak kita, dan kemudian mereka menjadikan kelompok-kelompok tertentu yang bukan sepatutnya dijadikan sebagai idola, dijadikan idola. Ini yang berlaku. Malah anak-anak kecil kita tidak kenal siapa Imam Ghazali. Anak-anak kecil kita tak kenal Ashadul Mubashirin bil Jannah, 10 orang yang dijanjikan masuk syurga oleh Nabi SAW. Jangan kata anak, tanya mak pun mak tak tahu. Cuba sebut tengok siapa dia 10 orang yang dijanji syurga yang oleh Nabi SAW. 10 sahabat yang paling agung sekali. Yang paling agung. Ikut turutan sahabat paling agung sahabat dia. Kalau anak tanya kat kita, rasanya meleleh ayat hingus keluar. Kalau kata diturut susun para sahabat Nabi SAW, siapa yang paling agung sekali? Yang paling agung 10 sahabat yang dijanjikan syurga dalam satu hadis. Yang kedua Ashabul Badri, yang ketiga Ashabu Uhud, yang keempat Ahli Bayatir Ridwan, dan yang kelima barulah Baqiyatus Sahabah, sahabat-sahabat yang lain. Ada beberapa orang sahabat, 124,000 orang sahabat dalam riwayat, sebahagian lagi kata 224,000 orang. Dan kemudian kenal tak kita dengan mereka semua? Allahu a'lam. Tapi anak-anak kita lebih kenal dengan siapa? Dengan artis. Lebih kenal dengan siapa? Dengan influencer. Lebih kenal dengan siapa? Dengan orang yang hanya melibatkan diri mereka dengan hiburan, tidak memberikan apa panduan kepada umat. Dan sekarang mereka tu dianggap permata dalam masyarakat. Permata. Ini permata dalam negara. Akhlak buruk, tapi orang panggil ada jasa sikit kepada negara, contohnya menjadi penghibur, tiba-tiba jadi permata. Nampak tak? Yang ni ada kerosakan pemikiran daripada sebahagian orang yang disebarkan kepada masyarakat dan juga khususnya kepada anak-anak pada zaman ini. Tak dijadikan lagi, tak ditunjukkan lagi siapa yang sepatutnya dijadikan sebagai pedoman dan juga panduan pada waktu tersebut. Kita di zaman mencabar, zaman yang sangat mencabar untuk mendidik anak-anak kita yang dunianya lebih luas daripada apa yang kita hadapi pada zaman dahulu. Dunianya hanya dalam skrin yang kecil, tetapi dia mampu untuk menjelajah ke seluruh dunia dalam masa saniyah. Dengan saniyah maksudnya dengan hanya 1 detik dia boleh sampai ke Amerika Syarikat. Dalam 1 detik dia boleh sampai ke Jepun. Dalam 1 detik dia boleh sampai ke belahan dunia yang tidak mampu untuk kita dapat gambaran. Dalam 1 detik kita dapat mengetahui sejarah atau peristiwa yang berlaku di tempat tersebut pada waktu ini. Jadi yang ini benda yang di luar daripada jangkauan pengetahuan kita, dan ianya semakin berkembang dan yang menjadi mangsa pada waktu tersebut kalau tidak dididik adalah anak-anak kita. Nabi SAW bukan suruh kita duduk tepi anak kita 24 jam, tak.
Nabi tidak suruh untuk kita duduk dan juga kawal anak kita daripada zaman ini tidak diberikan kepada mereka pendedahan tentang zaman. Tak. Nabi bukan kata jangan tengok TV. Nabi berkata bukan jangan beli handset. Nabi kata jangan buat jahat. Itu je. Tidak. Ha? Nabi tak kata jangan ni. Dia kata antara jangan buat jahat itu jangan beli TV. Habis tu dia tengok TV tempat lain pula lepas ni. Nah. Dan adakah benda yang macam TV, handset dan seumpamanya haram bizzat? Kalau macam tu, pisau jangan beli di rumah. Kerana kedua-duanya ada bahaya. Pisau juga ada dua kegunaan. Boleh digunakan untuk memotong sayur dan juga daging. Dalam masa yang sama boleh digunakan untuk bunuh orang. Habis itu jangan beli pisau. Kenapa? Kerana salah satu sisi pisau adalah untuk kejahatan. Nampak? Jadi kalau macam tu ada banyak alat yang tidak boleh digunakan kerana ada dua sisi yang baik dan juga yang buruk. Maka digunakan oleh sebahagian orang yang agak sedikit bercanggah dengan faham tersebut, mengatakan ini haram dan seumpamanya. Akhirnya anak mereka bukan dididik dengan mengetahui apa perkara yang patut mereka kawal, tetapi dididik untuk menjadi seorang yang syadid ataupun orang yang keras dengan pandangan dan tidak ada dalil dan tidak ada panduan terhadap perkara tersebut. Dan akhirnya ketika bertemu dengan benda tadi, dia lebih teruk daripada orang yang tak ada benda tu. Kalau kita perasan anak kita yang ada TV di rumah dengan yang tak ada TV di rumah, kadang-kadang yang ada TV itu lebih tersusun lagi waktunya dibandingkan dengan yang tak ada TV. Kerana bila dia keluar, dia jumpa TV, dia lagi teruk macam tak pernah tengok TV. Dia duduk depan TV itu jadi macam dengan orang orang panggil apa, terkhayal ataupun yang dicucuk dengan dadah. Tak boleh nak bergerak daripada TV. Tapi kalau diberi dengan masa tempoh yang tertentu dan dikawal oleh ibu dan ayah, maka itu sebenarnya lebih baik. Dan Nabi SAW sendiri mendidik untuk kita memberikan panduan kepada anak kita, bukan menghalangnya tanpa diberikan panduan. Baik. Jadi awal pertama yang diajarkan dan juga yang disarankan dalam agama adalah ta'dib, mengajarkan anak-anak kita dengan adab. Dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Sayyidina Al-Imam Ibnu Majah, dalam riwayat Imam Abdul Razzaq dan Sa'id Ibn Mansur, kata Nabi SAW, "Allimu auladakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum." Ajarkan anak-anak kalian dan ahli keluarga kalian, ini isteri kalian, dengan al-khaira, kebaikan. Wa addibuhum. Tengok, Nabi suruh ajar kebaikan, kebaikan umum, luas. Ajarkan kebaikan. Bagaimana menjadikan menukarkan suasana kepada sesuatu yang lebih baik, dan juga menggunakan sesuatu dengan tujuan yang baik. Itu al-khair. Dan Nabi SAW sebut lagi, muru auladakum bimtisalil awamir. Ajarkan ataupun arahkan anak-anak kalian untuk melakukan ataupun mencontohi perkara yang baik, wajtinabin nawahi, dan menjauhkan perkara yang dilarang. Fadzalika wiqayatun lahum minan nar. Dan ini yang menjaga mereka daripada neraka, seperti yang disebut oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi tafsir kepada ayat qu anfusakum wa ahlikum nara adalah dengan yang telah kita sebutkan tadi. Tamam. Dan kemudian Nabi sebut lagi, allimu aw addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum, hubbi ahli baitihi, wa tilawatil Quran. Fa inna hamalatal Qurani fi dhilli arsyillahi yawma la dhilla illa dhilluh. Rawahu Tabrani. Ini antara sebutan Nabi SAW kepada kita. Dan perkara pertama yang akan diberikan perhatian oleh syaitan untuk dirosakkan sebenarnya adalah adab. Ketika adab dirosakkan, tak perlu masuk dengan ilmu, rosak. Budak tadi akan jadi rosak secara automatik. Tamam? Sebab tu sya'nu at-tullab, itu saya pesan kalau di pondok saya sendiri kepada kutab contohnya, sya'nu al-hifz kepada murid dengan sya'nul adab. Al-adab aula wa akbar hazz, untuk murid tadi terbina. Kerana murid pada waktu tersebut dibina dengan akhlak dan adab, dengan hafalan semata-mata, dan diberikan dengan ilmu yang pada waktu tersebut mereka sebenarnya tak tahu pun kegunaan. Mereka hanya hafal saja. Permulaan tuntut ilmu yang betul-betul dia akan tahu bagaimana tuntut ilmu adalah umur 19 tahun. Biasanya Al-Imam Nawawi mula tuntut ilmu 19 tahun.
Dan waktu tu biasanya murid ini akan pergi belajar dengan kehendak dia sendiri. Dia yang nak pergi mengaji. Sebab tu sebelum umur 19 tahun biasanya, dia kadang kita heran tengok nah, budak ni beza umur sikit saja, dia punya cara penerimaan ilmu dia berbeza. Kita ada pelajar kutak di Zawiyah di pondok saya, umur 4 tahun ni kalau baru masuk, dengan umur 5 dan 6 tahun dan 7 tahun. Beza. Budak masa umur 6 tahun, dia masih lagi agak kurang fokus. Tapi masuk saja umur 7 tahun, dia macam seolah dia langkah masuk ke dalam satu dimensi baru. Padahal kita tak nampak pun dimensi itu. Dia pindah saja, terus dia pada waktu tu dia dah mula boleh untuk bagi perhatian dalam pengajian. So umpama ada yang budak yang macam itulah, ada yang budak sampai ke umur 12 tahun duk melalut lagi pun ada. Tak tu umur 20 duk melalut sampai ke tua pun ada. Nah, ada. Boleh. Jadi apa ni orang panggil apa? Perkara pertama yang diberi perhatian pada waktu ketika mana pelajar ni sedang meningkat adalah, atau budak ini semakin meningkat umurnya, adalah dengan at-ta'dib. Dan buktinya baginda Nabi SAW menyuruh untuk kita mengarahkan anak tersebut dengan adabus salah ketika umur 7 tahun dan ke 10 tahun. Maksudnya hanya disebutkan saja, talqinkan kepada mereka ataupun diberikan perhatian kepada mereka, suruhan saja. Buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Kerana tu waktu tempoh arahan. Tidak. Lepas tu disebut dalam hadis, muru auladakum bisalati ibna sab'i sinin. Suruh anak-anak kalian untuk mereka ini menunaikan solat pada umur 7 tahun. Begitu juga puasa, sama aja. Puasa dan solat dikiaskan. Puasa dikiaskan dengan solat dalam hadis tersebut. Wadribuhum ibna ashri sinin, dan pukul mereka pada umur 10 tahun kalau mereka tidak mau ikut cakap lagi waktu itu. Tengok, umur 10 tahun dan ke atas adalah umur action, bukan lagi umur untuk disebutkan kepada mereka. Umur waktu itu kalau sebut pun dia tak boleh pakai dah. Dia susah sikit untuk terima, melainkan dia kena terlibat sekali dengan action. Dia kena ada sekali dengan tindakan. Tapi umur 7 sampai umur 10, ini umur untuk dimaklumkan, diceritakan kepada mereka. Walaupun kadang waktu itu mereka main dan juga waktu itu mereka tidak beri perhatian, sebenarnya kanak-kanak dia ada keistimewaan. Deria dia boleh dengar dua benda dan juga dia boleh buat dua perkara dalam satu masa dalam keadaan kita tidak sedar. Dia boleh main dalam sama dia dengar. Dia boleh main dalam sama dia bagi perhatian. Dan boleh main dan dia boleh simpan memori, kenangan benda yang disuruh tadi ini dengan kuat. Lepas tu kadang kita tak perasan tapi dia akan ulang balik. Pernah marah sekali ke ataupun semua, dia akan ingat lama benda tu dibandingkan dengan apa ni, ataupun kita suruh satu benda yang apa ni, kita rasa benda tu benda biasa tapi sebenarnya dipegang oleh dia dengan kuat ketika mana budak tadi mempunyai perasaan orang panggil apa, perhatian kepada orang yang menyampaikan tersebut, walaupun kita nampak dia sedang main pada waktu tu. Waktu kita jangan abaikan. Waktu disebut oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ghunyatul li talibi tariqil haqqi, kata beliau, masalul iman, kata beliau di sini, masalul iman kamasali baldatin laha qamsatun minal husun. Iman ni adalah seperti satu negeri yang ada lima pintu ataupun 5 husun, orang panggil apa, tembok ataupun sempadan penjaga. Orang dulu kan dia ada husun, dia ada orang panggil apa, sempadan negara tu, dia macam tembok tinggi atau dipanggil hisn, dipanggil. Al-awwal min zahabin, tembok pertama daripada emas, wasani min fiddatin, dan tembok kedua daripada perak, wasalisu min hadidin, dan tembok ketiga adalah daripada orang panggil apa, daripada Allahumma salli ala sayyidina besi, warabi'un min ajur, ajur daripada yang dibakar, bukan ya, yang tidak dibakar dengan api, iaitu tanah liat saja, wal qamisu min labin, minta maaf kalau tak silap, labin dengan ajur ni, ajur yang dibakar dengan api, labin tidak dibakar. Baik, macam mana kita nak gambar husun ni macam mana? Dia macam negeri duduk tengah-tengah. Tamam? Lapisan yang paling mahal sekali lapisan mah.
Dia bukan apa ni, tembok tu macam ni. Ni negeri, kemudian tembok sini mah, sini perak, sini tak, bukan. Dia mah duduk tengah-tengah. Ni dia buat tembok mah. Tembok kedua, dia melingkungi pula. Tembok fiddah, perak. Kemudian tembok yang dibuat yang ketiga daripada besi. Kemudian yang keempat daripada ajur. Ajur yang dibakar. Yang dibakar dengan api. Maksudnya bata yang kalau kena bakar dipanggil ajur. Kemudian yang keempat labin. Labin baru yang kelima. Yang kelima yang luar sekali labin. Baik. Beliau kata apa? Famadama ahlul hisni muta'ahidina alladhina huwa min labinin la yatma' al-adu fi tsani. Jadi kalau kata selagi mana penjaga tembok yang pertama, iaitu tembok yang dibuat daripada labin, yang dibuat daripada tanah liat, itu menjaga, maka la yatma' al-adu fi tsani. Maka musuh tidak akan memecahkan tembok pertama, dan mereka tidak akan cuba untuk pecah tembok yang kedua. Kenapa? Karena tembok pertama pun dah kuat dah. Walaupun nampak pada zahirnya hanyalah daripada tanah liat. Fa iza ahmalu zalika tama'u fi hisni tsani. Ketika mana tembok pertama diabaikan, maka musuh akan mula menumpu kepada tembok kedua untuk dipecahkan. Summa fi tsalis, kemudian dia tumpu pula. Kalau tembok kedua pula dah ihmal, dah juga lalai, akan tumpu pula tembok ketiga. Hatta takhrubal husunu, hatta takhrubal husunu kulluha, sehinggalah runtuh seluruh tembok tadi seluruhnya. 5 tembok. Fakadzalikal iman. Macam tu iman. Jadi iman dengan apa ni, dengan keadaan iman untuk dijaga ni, dia seolah-olah ada 5 tembok yang sedang menghalangnya daripada masuk dicerobohi iman tersebut. Faham? Maka tembok pertama awwaluhal yaqin. Yaqin tu macam mah. Tamam? Summa al-ikhlas. Tamam? Summa ikhlas. Ikhlas tembok yang kedua yang jaga. Summa adaul faraid. Yang ketiga temboknya adalah menjaga dan juga menunaikan kefarduan. Summa itmamus sunan, menyempurnakan sunnah, tembok yang keempat. Dan tembok kelima apa dia? Tembok kelima adalah hifzul adab, menjaga adab. Tengok macam mana bahasa Imam Al-Imam Abdul Qadir Jilani rahimahullah dengan mengungkapkan perkara ni. Kenapa hifzul adab disamakan dengan labin? Nampak macam dengan lekeh kan? Duduk di hujung sekali. Kerana hak tu orang pandang lekeh tadi. Hifzul adab, orang kata ni apa tu, mengajar adab-adab saja ni. Apa nak tumpukan adab dengan para santri, dengan para pelajar? Kita tumpu benda lain dulu yang lebih utama kepada mereka. Maka tak ada beza kita sebenarnya dengan apa ni, dengan tempat yang hanya menumpukan murid tadi untuk jadi hafiz Al-Quran contohnya. Jadi hafiz Quran sahaja. Akhirnya ada adab, tak ada adab. Hafiz Al-Quran tapi dan kemudian keluar tidak ada adab. Jadi siapa ni nak jadi alim kabir, alim tapi tidak ada apa ni, cakna kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perasaan kasih kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua benda akan disampaikan dalam satu masa, tak. Tapi al-muhim, al-aham fal-muhim. Al-aham fal-muhim, disampaikan yang paling penting sekali. Apa benda yang paling utama sekali pada waktu ni? Hifzul adab. Baik, kemudian Syekh kata apa? Famadamal abdu yahfazul adaba wa yata'ahadha wa yata'ahaduha, selagi mana seorang hamba tersebut menjaga adabnya. Ni, jaga hisn awal. Hisn yang pertama ataupun tembok pertama yang dijaga dan menjaganya dengan sungguh-sungguh, fasyaitanu la yatma' fihi, maka syaitan tak akan boleh untuk nak pecah masuk kepada tembok kedua, dan dia tak ada tamak pada waktu itu untuk masuk pecah pada tembok kedua. Fa idza tarakal adaba tama'a syaitanu fi sunan, bila seorang tadi meninggalkan adab, maka pada waktu tersebut mulalah syaitan tumpu kepada apa? Kepada sunan, kepada masalah sunnah. Ditinggalkan sunnah disebabkan kerana adab dulu diabaikan. Kemudian bila ada sunnah mula ditinggalkan, summa fil faraid, maka akan mula tinggal fardu.
Summa fil ikhlas. Kemudian bila dia tinggal fardu, kefarduan, maka dia mula tinggal ikhlas. Dan bila tinggal ikhlas, maka mula dia tinggal yakin. Dan pada waktu tersebut, syaitan akan masuk menerjah kepada iman. Dan itu menyebabkan budak ini tidak ada iman lagi setelah itu. Bukan budak saja, siapa sekalipun. Nah, dan hisn ini, baldah ini, baldatul iman, ini dijaga dengan 5 ruang lingkup sempadan ataupun tembok besar yang menjaga tadi, bukan hanya kepada kanak-kanak sahaja, juga kepada sesiapa sahaja pun di kalangan umat Nabi SAW. Maka kita tidak heran ketika mana diceroboh iman seseorang tadi sehingga dia jadi murtad, sehingga dia jadi etis, sehingga dia jadi macam-macam perangai dan seumpamanya. Kenapa? Karena hakikatnya tidak ada hisn. Tak ada pun. Tak ada tembok pun kita. Nah, dia masuk dalam daerah iman tadi hanya dengan sekadar taklid sahaja, dengan pak dia saja. Pak dia beriman, maka dia pun kata saya iman kerana pak saya Islam. Jadi pasport saya pun Islam. Nah, jadi ada hisnul iman, ada hisnul yaqin, al-yaqin, kemudian hisnul ikhlas, kemudian hisnu faraid, kemudian hisnu sunan, dan kemudian hisnu al-adab. Tidak. Maka kena mula dulu macam tu. Tengok Imam ketika mana Al-Imam Abdul Qadir Jilani sebut benda ni, maka perlu diambil perhatian khususnya kepada ibu dan ayah untuk yu'addibahu haqqat ta'dib. Diajar anak kita dengan sebaik-baik adab pada ketika tersebut. Ini perhatian penting yang saya ingin beri kepada semua yang mendengar pengajian kita pada hari ini. Faham? Jadi adab pertama, adab apa yang perlu diajar? Adab dengan Allah, adab dengan Rasul. Nah, adab dengan Allah tu yang kita duk mengaji sifat 20 tu. Nah, itu adab kita dengan Allah. Tapi mengaji sifat 20, kalau kata masih lagi dalam pengajian sifat 20 hanya sekadar sekali untuk kita debat dan juga bertentang dengan orang lain, maka masih tak selesai juga lagi. Bahasa tersebut tidak selesai. Ya, kalau orang tadi salah dalam kefahaman sampai memfitnah para ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu sya'nul ulama untuk mempertahankan perkara tersebut. Nah, dan itu hadza min jumlatil adab. Itu pun adab juga sebenarnya. Karena apa? Mendidik dan juga amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, penting benda tersebut, cuma jangan dijadikan tujuan pengajian tadi untuk memperendahkan, memperlekehkan, menguji dan juga seumpamanya, seolah-olah kita yang paling faham dengan pengajian tersebut, orang lain semua tak faham macam kita faham. Hadza laisa min maqasidit ta'lim. Itu bukan daripada maqasid ataupun tujuan utama pengajian ilmu. Tujuan pengajian ilmu adalah melahirkan orang yang beramal dengan ilmunya, menjadi orang yang lahu sam. Dia ada tanda alamat orang ni adalah alamat kepada ahli ilm dan juga alamat kepada talibil ilm, penuntut ilmu dan juga orang yang mengaji ilmu. Ada beza. Dan antara kesan paling besar ketika seorang tadi keluar dalam menuntut ilmu apa dia? Dia semakin bersifat rendah diri dengan siapa saja. Dan dia akan bersifat rahmat dengan umat Nabi SAW. Semakin keluar daripada ilmu dalam keadaan dia semakin sombong dan juga semakin memandang rendah kepada umat Nabi SAW, bermakna dia sedang mengikuti jalan yang salah pada waktu tersebut. Ilmu tak salah, dia sedang mengikuti jalan yang salah pada waktu tersebut. Iaitu dia tersilap dalam menentukan niat asal tujuan pengajian dia tersebut. Dan ini akan dibuktikan dengan apa? Dengan sikap dan juga cara bagaimana dia bermuamalah dengan orang. Boleh faham? Itu. Sebab tu kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, harrit banika 'ala al-adab fi sighari. Tengok, Sayyidina Ali kata apa? Arahkan ataupun tumpukan ataupun berikan perhatian kepada anakmu dengan adab ketika dia kecil. Kaima taqarra bihim 'ainaka fil kibari. Sehingga mereka nanti akan menenangkan dan juga menyejukkan mata kamu ketika kamu telah ketika mereka telah besar. Mereka telah dewasa, mereka akan menyejukkan dan menenangkan kamu. Wa innama masalul adabi tajma'uha fi unfuwani siba kan naqshi fil hajari. Ini kerana seumpama adab yang dikumpulkan tadi fi unfuwani syababi atau fi unfuwani siba, ketika pada waktu kecil anak ini mengumpulkan adab,
yang walaupun kita nampak kadang-kadang perkara ni nampak macam ringan, tapi yang dikumpul oleh anak kecil ini dengan adab ketika kecil, kan naqshi fil hajari, seperti mana ditempa di atas batu. Susah, memang susah ajak budak-budak, sungguh. Tanyalah kat muaddib guru-guru saya di zawiyah saya, kalau kata di pondok saya, dia ada muallim dengan muaddib, ada dua. Ada muallim dan muaddib. Zaman dulu kedua-dua istilah tadi digunakan di istana, maksudnya di istana raja. Zaman dulu digunakan dengan istilah muallim dan digunakan dengan istilah muaddib. Muaddib juga sebut muaddibus sibyan. Biasanya yang mengajar budak-budak ni bukan orang lelaki-lelaki, sebab tu yang ditugaskan untuk ataupun yang bertugas untuk mendidik kanak-kanak dengan ilmu yang pertama ni, dengan membaca, dengan seumpamanya, dengan adab, akhlak dan seumpamanya ni, sebenarnya kalau zaman dulu bukan orang calang-calang. Antara yang mengajak pada zaman dulu Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah, termasuk muallim, muhaddis kabir. Al-Imam siapa lagi? Antaranya Allahumma salli ala Zainab Muhammad Al-Farra, Al-Imam Al-Farra, sahibun nuhah, sahibun nahwi, alim besar dalam ilmu nahwu. Imam Farra radhiyallahu anhu termasuk salah seorang daripada muallim atau muaddib kepada anak Khalifah Ma'mun. Jadi bukan orang calang-calang yang mengajak pada zaman dulu dengan kanak-kanak. Jadi bukan kerja kecil. Karena permulaan anak-anak ni dengan akhlak yang mulia. Dia ada 3 kelompok. Yang anak ni kalau kata adab dia baik, dia akan melihat kepada 3 kelompok yang utama. Pemerintah yang menyusun sistem. Kedua, ayah yang memberikan kewangan. Dan yang ketiga, muallim yang bijak dalam mendidik dan juga mengajarkan adab kepada anak-anak tersebut dan perhatian yang diberikan. 3 kelompok ni. Boleh. Kemudian Sayyidina Ali kata lagi, hiyal kunuzul lati tanmu zaqairuha wa la yuqafu 'alaiha hadithul ghiyari. Hiyal kunuz. Yani pada ketika mana anak-anak kecil ini adab-adab ini adalah merupakan kunuz. Kunuz apa dia? Perbendaharaan. Allati tanmu zaqairuha, yang mana ianya akan semakin berkembang dia punya persimpanan tersebut. Wala yuqafu 'alaiha hadithul ghiyari. Maka tidak akan dibimbangi lagi ketika mana berlakunya perubahan zaman, maka dia tetap akan kekal dengan adab yang mulia tersebut. Innal adiba idza zallat bihi qadamun yahwi ila furushid dibaji wasururi. Ini karena orang yang beradab, idza zallat bihi qadamun, ketika orang semua kakinya tergelincir, maksudnya tersilap langkah dalam zaman yang mereka lalui. Tapi yang beradab ini yahwi ila furushid dibaji wasururi, mereka akan tetap juga berjalan di atas, ataupun mereka akan seperti tidur empuk di atas tilam yang dibuat daripada dibaj, daripada sutra. Maknanya mereka akan tetap tenang dan juga relax daripada zaman yang rancu. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuha. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang kamu hiasi dipakai pada badan kamu. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Cantik itu adalah cantik pada adab dan juga ilmu. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Bukanlah yatim itu yang mati ibu dan ayahnya. Kita panggil anak yatim, anak yang mati pak dengan mak, maka dipanggil yatim piatu. Faham? Tapi yatim yang sebenar adalah allati yatimul ilmi wal adabi. Yang yatim 2 benda, ni pak dengan mak dia, iaitu ilmu dengan adab. Tak ada ilmu, tak ada adab, hada yatimu haqqan. Itu yang baru yatim secara hakiki. Bukan yatim yang mati mak dengan ayah semata-mata. Lau sira min fiddatin nafsun ala qadarin la'ada min fadlihi lamma safa dhahaba. Ma lil fata hasabun illa idza kamulat akhlaquhu wa hawal adaba wal hasaba. Fatluk fadaituka ilman waktasib adaba tadhfar yadaka bihi wasta'jilit talaba.
lillahi darul fata ansabuhu karamun ya habbaza karamun adha lahu nasaba halil muru'atu illa ma taqumu bihi minaz zimami wa hifzil jari in ataba man lam yu'addibuhu dinul mustafa adaba mahdan tahayyara fil ahwali wat taraba. Ini semua tu cerita berkenaan dengan bagaimana pentingnya pendidikan kepada anak-anak bagi mendidik dan juga menjadikan mereka orang yang mustaqimu at-tab'. Maksudnya tabiat mereka menjadi orang yang lurus dan juga menjadi orang yang bagus pada akhlaknya ketika mereka dewasa kelak. Hak ni tujuan pendidikan adab kepada anak-anak tersebut. Sebab tu Al-Imamul Ghazali sebut wa qad bizaka sarrahal Ghazali bahrul ulumi sadiqul maqali wa hassa fi ihya ulumid dini ala qiyamil ahli bil banini. Dan beliau juga memberi dorongan gesaan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ke atas keluarga bagi memberi perhatian seperti memberikan pelajaran kepada anak-anak. Pelajaran apa ni? Pelajaran adab kepada anak-anak ketika usia masih kecil. Ini yang diberi perhatian oleh para ulama ketika anak tadi masih kecil. Dan kemudian kata Imam lagi, li'anna ta'dibas sabi fi sigharih ziyadatun lihazzihi fi kibarih. Ini kerana pendidikan anak-anak sejak kecilnya akan menambahkan kesempurnaan ketika dewasa. Jadi ini antara kelebihan dan keperluan anak tadi dita'dib atau dididik ketika kecil dengan ilmu adab. Dengan ilmu adab. Ada banyak kita adab yang dikarang oleh para ulama. Antaranya karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah min Adabil Islam contohnya. Min Adabil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab tadi disusun ada adab daripada orang panggil apa, buka pintu, tutup pintu, nak masuk rumah macam mana, nak masuk bilik ibu dan ayah bila waktu yang boleh masuk, bila waktu tak boleh masuk, dan seumpamanya. Adab dia banyak juga, ada dalam berapa puluh adab yang disusun oleh beliau. Dan kata sebahagian murid beliau, tidaklah Maulana Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengarang kitab tersebut, melainkan beliau terlebih dahulu mengamalkan semua adab tadi lalu disusun. Dan kerana itu orang yang membaca kitab beliau Min Adabil Islam tadi, Min Adabil Islam tajuk dia, di antara adab-adab Islam. Maksudnya ada lagi yang lain, tapi yang ni beliau susun dalam kitab ringkas untuk dibaca sebagai kitab poket. Buat bentuk poket dia kitab tu, untuk dibaca oleh kita selalu, oleh ibu dan ayah, dididik kepada anak-anak dengan perkara tersebut. Itu ada sebahagian negara, yang memberikan cuti kepada ibu yang melahirkan anak selama 3 tahun. Kalau ibu tadi bekerja, ada negara yang tulis. Ini ditulis oleh guru kami Maulana Syekh Abdul Rahman Bawa Musliar Al-Malibari dalam kitab beliau Alamul Aulad. Dalam kitab Alamul Aulad dia ada karang dan dia sebut, dia kata daripada kajian disebut ada sebahagian negara yang memberikan cuti kepada ibu, Allah alam cuti bergaji ke cuti tak ada gaji, Allah alam. Kerana apa? Kerana bila dipandang anak-anak di negara tersebut semakin rosak, dan bila dikaji kebanyakannya adalah disebabkan kerana kurangnya kasih sayang dengan ibunya sendiri ketika mereka kecil. Tamam. Sebabkan zaman ini, zaman realiti yang kita nak pindah dah, kita nak buat macam mana tak tahulah. Yang ibu dan ayah kedua-duanya bekerja. Ketika ibu dan ayah kedua-duanya bekerja dan masa dengan anak tadi kurang. Dia beza noh. Kalau mak kerja apa semua kali, tapi masa dengan anak banyak, lain tak tu. Hak ni yang memang masa tidak banyak dengan anak dia, maka kesan kepada anak tadi sangat parah. Lalu kerajaan tadi meletakkan undang-undang si ibu boleh bercuti 3 tahun semata-mata untuk didik anak tadi dalam masa tempoh 3 tahun sampai anak tadi dah boleh untuk orang panggil apa, umur 3 tahun lah maksudnya. Umur 3 tahun ni maksudnya umur infisal daripada susu ibu. Dia pisah daripada susu ibu, maknanya dia dah boleh untuk menerima orang panggil apa, teman, kawan dan lain seumpamanya. Ada sampai macam tu sekali. Difikirkan tempat tersebut.
Sebab apa? Sebab zaman lah zaman kedua-dua pihak bekerja. Tapi tak sama dengan zaman dulu. Kita nak cerita apa ni, kalau kita nak kata jadi ibu tak boleh bekerja, jadi tambung dengan realiti pula. Sebab ada sebahagian yang memang terpaksa bekerja disebabkan kerana situasi apa ni, keuangan keluarga dan seumpamanya. Dia duduk pula di negeri ataupun negeri yang apa ni, dia punya orang panggil apa, kewangan dan juga pembiayaan dia sangat tinggi. Di Kuala Lumpur contohnya dan seumpamanya, mereka duduk nak sewa rumah lagi, nak bayar duit kereta lagi, nak bayar duit macam-macam, sampai orang panggil apa, mereka memerlukan pada dua pihak untuk bekerja. Jadi kita cakap atas dasar realiti. Ala kulli hal, sebenarnya kalau si ibu memberikan perhatian kepada anak-anak dan juga mengajar anak tadi dengan baik, dengan pendidikan, insya-Allah hak tu sebenarnya antara salah satu sebab. Bukan ibu sajalah, bapa pun sekali lah. Ibu saja pula tak. Bapa juga antara sebab, kata sebahagian ulama, anak-anak menjadi apa ni, akhlaknya jadi ghair mustawi ataupun tidak mustaqim, tidak akhlaknya lurus dengan baik, adalah kerana kurang daripada kedua-dua pihak. Jadi bapa pun tak nampak peranan, ibu pun kurang peranan, maka anak tadi dia akan seolah macam burung yang tak ada sayap, tak boleh terbang. Tapi kalau kata dia ada ibu saja, dia nampak sebelah ibu saja yang beri perhatian kepadanya, bapa pula dia nampak tak ada perhatian sangat, dia macam sebelah sayap dah. Dia kena ada dua-dua. Dan ibu pun kena jadi orang yang balance dengan apa ni, dengan akhlak anak dia tersebut. Maksudnya kalau anak tadi akhlaknya tidak baik, dia tak boleh sembunyi akhlak anak dia tadi, melainkan kena cerita dekat pak. Anak dia buat apa, anak dia dah salah apa, jangan dia pula duk tolong jaga anak dia. Yang ni pun akan jadi buruk juga. Yang ni ada banyak orang juga duk buat macam ni. Takut lagi pak garang sangat, dia kata. Maka bila anak dia tadi tak dimaklumkan oleh ibu, dan ibu pula tidak membantu, tak tahu ketika mana anak tadi ditegur oleh bapa. Nanti kita akan jumpa nanti. Dalam ni akan kita jumpa nanti perkataan daripada imam yang mana disebut kalau anak tadi buat salah, maka ibu kena maklum ataupun diugut kepada anak tadi untuk maklum kepada bapa. Dia ada dalam ni. Ini sebenarnya nampak kecil, tapi sebenarnya besar untuk pendidikan dan juga pembinaan akhlak budak tadi. Dia nampak kecil je ni. Contoh kataan dia pada bait yang ke bawah ni. Dia ada satu bait ni yang disebut, bait ni ibu-ibu maksud dia rangkap syair tu. Tak hidup bait nak apa bait ni tambah ni. Bait tu maksudnya rangkap syair tu. Dalam ni ada disebut. Yang mana ibu kena juga maklumkan. Kalau anak tadi dah buat salah, dia kena maklum, kata nanti saya akan bagi tahu dekat ayah. Kamu buat ni, saya bagi tahu kat ayah nanti. Kena abang macam tu. Bagi anak tadi takut. Ataupun bila anak dia buat salah lagi, ni ayah cuba tengok ni, dia buat apa ni. Buat itu. Tapi bila ayah marah, pak mak pula jangan duk macam pak. Bila ayah marah, duk marah anak dia ni, mak pula. Jadilah tu. Jangan. Yang tu akan mengurangkan perasaan hormat anak tadi kepada bapa. Dia akan kata apa? Mak dia adalah orang yang akan mempertahankan dia, dan si bapa adalah orang yang syadid. Jadi dia akan ada lebih seorang nanti. Dia akan lebihkan seorang. Boleh. Jadi ketika ayah tengah marah anak tadi, mak diam je, tak kata apa. Ataupun mak tambah sikit-sikit lagi. Buat lagi, padam muka. Buh yang tu sikit. Jadi anak ni dia tak ada tempat, dia kata jam terus aku nak pergi kat siapa lagi lepas ni. Dia tak ada tempat lari. Kenapa? Karena kedua-dua pihak tak bersetuju dengan akhlak dia tadi. Boleh faham? Ini tidak, mak pula yang tolong. Anak dia isap dadah dah pun. Mak marah ni, mak pula. Jadilah tu bang. Kawan-kawan dia duduk kat rumah walaupun dia isap. Pada otak dia. Dia pula tolong. Punya kasih tak kena tempat ni. Yang tu dah terlajak. Sebab tu jangan ada satu pihak yang menunjukkan sikap bahawa dia mempertahankan kepada anak tersebut sehingga anak tadi akan hilang respek dan juga hormat kepada bapaknya, ataupun satu pihak lagi disebabkan ataupun ibunya kerana dianggap bahawa ini syadid, ini orang yang kerah. Mak saya adalah orang yang paling lembut, saya boleh dekat dengan dia. Jadi apa-apa rahsia dia akan pegang. Ini salah satu kesilapan dalam tarbiyah
yang dilakukan oleh sebahagian daripada ibu dan ayah terhadap anak-anak mereka. Maka kitab ni sebenarnya memberikan panduan bagaimana para salaf yang terdahulu mendidik anak-anak, cuma perlu kepada syarahan. Kadang-kadang orang dia tak perasan benda tu. Dia hanya sebut, kata dalam kitab ni sebut, kalau anak buat salah maka si ibu kena tahdid kepada anak tadi. Tahdid maksudnya apa dia? Bagi ancaman urutan, saya akan maklum dekat ayah tadi. Ni kamu punya perangai ni. Tapi anak tu pun kena ada respect dengan bapak dulu lah. Ni dah maklum kat bapak lagi, kamu dah buat ni, kamu isap rokok noh, jaga nanti. Kita pak pun isap. Ni lah. Dia habaq kat pak ni. Pak pun isap ni, tak kata kat aku. Cukup mana? Ajem. Tapi ada budak zaman dulu, dia pak dia isap rokok. Isap rokok daun, isap rokok macam-macam lah. Dan garam apa semua tu. Tapi kalau mak habaq kat pak lagi, dia takut. Walau pak dia isap rokok, dia tahu dah kata pak dia isap rokok tu pak dia. Dan aku bukan pak aku. Memang aku kenalnya dia kata. Dan dia pun tak ada hilang respect pun walaupun pak dia isap rokok. Tak ada hilang respect pun pada waktu tu. Sikit pun tak hilang, dan dia tak akan kata dia pun isap betul larang kat orang. Tak. Dia tak. Kamu bukan lagi waktunya. Kalau kata pak dia pegang dengan pandangan makruh lah. Kalau pak dia pegang pandangan wajib lagi zakat lah. Wajib isap rokok. Dia kata kalau tak isap rokok aku mati dia kata. Kita tak kata apa lah tu. Baik. Jadi ni dia punya ta'dib sibyan fi sigharih ziyadatun li hadhihi fi kibarih. Ini akan menambahkan kesempurnaan, akan menambahkan perhatiannya ketika mana dia dewasa. Tamam. Ni ada baik yang ke sebelah ada sebut rangkap ke sebelah dengan 12 dengan 13. Dia kata apa? Wal ummu libniha tuhaddid bil abi zajran lahu anil khana wal la'ibi. Itu. Jadi kalau kata salah satunya bab ibu akan memberikan ancaman kepada anaknya, akan memaklumkan kepada bapa zajran lahu anil khana wal la'ibi. Untuk menghalangnya daripada bersikap khianat dan juga bermain-main dalam pengajiannya, dalam urusannya dan seumpamanya. Dulu maksudnya bapak dia kena ada respect. Tapi bapak jangan hanya satu sudut saja dia buat. Dia ada tempoh umur yang anak tadi perlu diberikan perhatian. Sebab tu ayah sebenarnya dengan mak, masa dengan anak, memang bapak mak dengan anak lebih banyak masa dia, lama. Bapak dia tak banyak. Dia masuk dalam rumah, dia hai, dia tersenyum sikit, 2 minit lepas tu dia lari. Dia tak duduk lama. Dia 2 minit dia boleh budak tu pun nampak pak dia, dia gedik nak main, tapi boleh duduk sat je contoh. Dan tu memang panggil pak pun, tapi budak tu dia rasa apa? Walau sekejap dia akan rasa aman, dia akan rasa rahah, tenang, dia akan rasa selamat. Kenapa? Kerana ada seorang lelaki, kalau dia anak perempuan, ataupun ada seorang bapa yang bagi perhatian kepada dia, tegur dia, bagi perhatian kepada dia. Tu je sebenarnya anak dia nak tu je. Sama dengan mak kadang-kadang duduk dengan anak, dia bukan sembang, dia buat cara dia lah, main bagi susu. Dia kan sembang, dia kan sambil bagi susu, sambil duduk gomoy anak dia, jam lah anak dia. Pak tak bagi susu, dia gomoy dia tak bagi susu, dia gomoy budak tu sampai budak tu lemah. Tapi budak tu rasa apa? Dia rasa aman, dia rasa salamah, dia rasa rahah, tenang. Kenapa? Kerana hanya sekadar pak tadi balik buat tangan depan macam tu je dengan anak dia, ataupun buat lawak-lawak lagi kan? Walaupun muka ganah. Tapi kalau balik buka-buka pintu dengan singa, tendang balik, tendang pintu, tendang pintu keluar. Rumah tak kemas sikit, budak-budak main-main. Ni apa ni? Beletiak pada orang baby. Tadi mak beletiak lah. Dia balik dia tepak pula, beletiak dia tak. Dia panggil leteran, dia panggil. Leteran tu 2 leter. Alif nun belakang. Leteron. Dan kalau mak dia kata ni, hunaka leteron, dia kata, ada 2 leteran. Baik, dia kata, letih kami macam ni.
Tapi kalau bapak balik tegur sikit-sikit, tapi senyum ada, tu dia akan rasa salamah. Budak tu akan rasa tenang. Dia akan rasa orang panggil apa, ada perhatian. Dan waktu ni kalau bapak dia macam tu, sekali dia marah, budak tadi akan bagi perhatian. Jadi jangan marah. Tapi kalau tiap-tiap hari marah, sak-sak marah, budak ni kata lagi dia marah, kerja nak marah ya. Nah, dia akan tak heran. Tapi kalau dia sekali-sekala marah, yang ni budak ni dia akan fikir, hai jarang marah ni. Sekali marah ni kena fikir, kena beringat sikit. Jadi macam tu. Sebab tu bapa kata Maulana Syekh Abdul Rahman bawa, jangan hanya sekadar menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak dengan memberikan keuangan sahaja semata-mata. Ada sebahagian bapa dia anggap macam tu kerja dia. Saya kerja cari duit, saya bagi duit kepada anak-anak, dia kata cukup keuangan belanja cukup, kemudian anak-anak boleh pergi sekolah, alhamdulillah khair. Dan dia tak pernah tegur anak dia, tak pernah memberikan senyuman kepada anak dia, tak pernah berikan kepada anak dia dengan perhatian kasih sayang. Kerana budak dia ada umur dia, ada umur waktu tu dia nakkan perasaan anak mak pak dia tadi ni bagi perhatian kepada diri dia. Dia nak macam tu. Jadi kalau kata kita tidak berikan hak pada waktu tersebut dengan demikian, budak ni akan terabai pada waktu tu daripada perkara tersebut. Budak tu akan terabai daripada perkara tersebut. Jadi kita jangan jangan jadikan anak kita mangsa dengan perkara tersebut. Boleh? Jadi sampai anak kita kata pak dia macam bank sama lebih kurang. Pi cucuk tak cakap apa, faham? Pi cucuk dekat ATM tu tak cakap apa, keluar duit je. Tak ada perasaan. Budak kita macam tu. Bagi ada kita ni ada dalam hidup anak kita. Boleh. Lianna ta'dib as-sabi fi sigharih ziyadatun li hadhihi fi kibarih. Yanalu fi dzakal huzuz al-wafirah wa rahat ad-dunya wa khairal akhirah. Dengan melaksanakan perkara ini dia akan memperolehi kebaikan-kebaikan yang banyak lagi sempurna, serta mendapatkan kerehatan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tamam. Fayambaghi likulli jaddin wa abi wa qayyimil hakimi ta'dib as-sabi li'annahu amanatun 'indahum wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahum. Jadi hendaklah setiap datuk dan juga bapa, hendaklah disebabkan apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, iaitu dengan apa? Dengan wajib untuk diberikan takdib, perhatian dan pengajian kepada anak-anak, maka sepatutnya bagi setiap datuk dan ayah, dan termasuk yang diwasiatkan oleh ayah si budak untuk menjaga anaknya, dan juga para pemerintah mengambil perhatian. Ada 3-4 kelompok ni. Yang pertama bapa dengan ibu sekali lah, ataupun datuk termasuk sama macam bapa. Datuk dia macam bapak juga. Kemudian wasi siapa dia? Wasi ni yang diberi wasiat oleh bapak. Kalau bapak tak ada, dia kata ke adik dia contohnya, ni saya wasiat ni kepada kamu, jaga anak saya ni nanti, ni saya dah simpan sikit kewangan ni untuk pengajian dia dan seumpamanya, maka guna duit ni untuk ni sekian-sekian lah. Waktu meninggal, dia panggil wasi. Yang ni yang diwasiatkan oleh bapak untuk jaga. Ataupun qayyim. Qayyim siapa dia? Yang diarahkan oleh pemerintah untuk mengambil perhatian terhadap anak tersebut. Contoh ada NGO ataupun pihak yang berwajib untuk jaga anak-anak ni, maka pihak pemerintah yang melantik mereka sebagai penjaga amanah tersebut, yang mereka ni pun wajib juga melaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka mereka telah melakukan kezaliman dan pengkhianatan kepada anak-anak ni. Jaga. Tambah yang buka pusat anak yatim dan seumpamanya, harta anak yatim ni berat. Kena jaga elok-elok. Kena jaga elok-elok dan kena bagi perhatian yang baik kepada pendidikan anak-anak tersebut. Ini kita jadi buat tempat jaga aja. Buat tempat jaga, anak-anak pergi sekolah kat luar, lepas tu balik bawa perangai daripada sekolah luar apa semua kali, jadi merapu, cukup time kita kata hang boleh keluar dah. Pilah kerja kat mana-mana, pergi duduk kat mana-mana pun. Jadi macam tu. Jadi akhirnya anak-anak ni terabaikan. Padahal anak-anak yatim ini adalah yang diberi wasiat oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi baginda Nabi anak yatim. Baginda Nabi ketika kecil dibesarkan oleh datuknya
dan bapa saudara Nabi SAW dalam keadaan yatim. Jadi Nabi lebih merasai perasaan anak-anak yatim. Lepas tu Nabi sangat kasih dengan anak-anak yatim. Dan kalau anak yatim diberi pendidikan yang baik, maka dia akan jadi orang yang terbaik. Kerana dia tidak ada orang panggil apa, kiri dan kanan. Dia perjalanannya lurus. Faham? Tapi kalau kata dia dirosakkan, maka yang tu tanggungjawabnya kepada orang yang telah merosakkan dia tadi. Walaupun dia tidak merosakkan bil mubashir, secara mubasyarah langsung, tapi dia penyebab kepada rosaknya budak tersebut. Ini kena ambil perhatian. Ini saya pesan kepada orang yang jaga anak yatim dan seumpamanya untuk ambil perhatian dengan perkara tersebut. Maulana Syekh Abu Bakar Ahmad, Sultanul Ulama, mufti kerajaan India, beliau mendidik anak yatim. Sekarang ni kalau di tempat dia ada 12,000 anak yatim dia jaga. Dan beliau digelar Abul Aitam. Dan semuanya free. 12,000 anak yatim free. Hak ni dipanggil kuasa apa ni, ataupun dipanggil faedah waqaf dan seumpamanya. Waqaf tadi digunakan dengan sepatutnya dan sebaiknya. Dulu ada di Kalikut, kalau tak salah saya, Ustaz Bashir cerita, di Kalikut ni ada satu tempat tanah ni yang tak ada orang nak buat apa kat tempat tu, tempat buang sampah. Jadi Maulana Syekh Abu Bakar Ahmad waktu tu masih muda, dia pergi pacak buat satu kedai dekat situ. Buat kedai satu kat situ. Tu tanah wakaf. Yang orang wakafkan tanah kepada pihak pondok beliau. Masa tu pondok beliau lagi lah ni dari universiti lah. Anak murid ada 50,000 orang anak murid, 12,000 orang anak yatim di belah. Semuanya free, 50,000 free. Itu dia. Ni saya pergi baru ni ke Kerala, saya pergi tengok macam mana mereka punya pendidikan mereka. Jadi bila dia pergi pacak tu, orang pakai gelap. Baik orang yang bukan Islam, Hindu ke, orang yang Islam pun pakai gelap habis semua. Kata ni buat apa ni, Syekh buat apa ni tempat macam ni. Macam tak ada urjah. Dan sekarang jadi apa tempat tu lah ni. Lah ni dah jadi macam pekan besar. Ada pasar raya dan juga ada kedai-kedai yang kesemuanya kemasukan tadi adalah untuk pembiayaan anak-anak yatim yang ada di pondok beliau. Dia pekan dia kalau pergi tengok tu lebih kurang macam pekan lama lah Ustaz. Macam tu. Pekan lama lah Ustaz dekat dengan pekan Abu. Pekan tu semua tu, kedai-kedai tu semua bawah pondok dia. Semua banyak sewa kepada pondok dia semua. Kedai kitab, kedai jubah, kedai kasut, pasar raya, kedai makan, semua. Cik. Tempat tu kan dekat, lebih kurang 1 jam juga daripada pondok dia. Dan dia boleh bela anak yatim 12,000 orang. Asal pondok dia buat berapa orang? Ada 25 orang anak murid. Dan kebanyakannya anak yatim yang dia bela, dan kebanyakan ni telah jadi ulama besar di Kerala. Dia jaga 25 orang tadi yang mula pengajian hanya di kampung dan di bawah pokok ya. Dan yang bagi makan siapa dia? Orang kampung. Orang kampung bagi makan. Jadi nak pergi makan contohnya waktu tengah hari lagi akan pergi rumah Pak Long ni. Pakat pergi ramai-ramai. Dia makan capati macam tu lah, roti macam tu kan. Nasi pun ada juga. Jadi pergi bawa bekah. Orang kampung ni dia akan masak. Lagi waktu malam pula pergi rumah kawan ni pula. Depa ni pula masak. Orang kampung semua terlibat. Ini kita kalau ada pondok, kita yang paling marah kali. Ada pondok kat kampung kita paling marah. Kita yang lebih sekat tak bagi orang parking kereta kat itu, marah. Parking kat tempat lain. Maklum? Tak ada ke mana? Tak ada, alhamdulillah. Saya pernah pergi satu pondok. Pondok saya alhamdulillah, orang kampung alhamdulillah. Sekat ni dan berdoa moga-moga sampai ke sudah lah. Sebab saya pun orang kampung tu. Dan saya pun di Pedu tu memang kampung saya. Jadi orang kampung alhamdulillah. Walaupun pondok saya masuk taklah dalam sangat. Sikit je tepi jalan tu, masuk sikit je. Tak sampai 100 meter. Masuk sikit. 50 meter je masuk sikit je. Dah orang panggil apa sampai pondok saya. Tapi orang-orang kampung alhamdulillah. Parking bah depan rumah depa pun tak apa. Depa bagi. Saya pergi satu pondok ni, ruang rumah ni ya Rabbi ya Karim, luah ya Rabbi. Saya pergi masa tu nak pergi samak hadis. Tak mahu habaq lah negeri mana.
Saya nak pergi sama hadis, nak pergi dengar hadis Nabi SAW, baca Sahih Muslim waktu tu. Adalah seorang anak murid saya ikut sekali waktu tu. Jadi bila nak pergi dengar Sahih Muslim ni, pondok nak masuk tu duduk dalam kebun, langkah sungai. Sungai pula, titi pun dah sengit. Nak masuk kereta tak boleh. Titi tu kena langgak dengan ayak, kepala ayak. Sengit titi. Nak masuk kereta lagi junam kali dengan kereta lagi. Jadi nak masuk dalam kereta tak boleh. Bila masuk pula kebun dusun Rian. Dusun Rian tu dia buat lorong kecil untuk sampai tempat nak kono pun tak ada. Jadi kalau masuk automatik akan nak kono tadi kena masuk dalam dusun Rian kawan tu. Dan jalan pula tinggi bukan main. Dia buat dengan simen. Macam mana nak masuk kata? Lah kali daripada masuk dalam tu, masuk dalam juga lebih kurang dekat dengan 150 meter. Nak masuk dalam tu. Jadi saya parking lah depan ni. Tengok ada tepi-tepi jalan tu ada rumah orang tu parking. Marah. Pada sebiji kereta Marah sungguh-sungguh. Marah pula kami pun keluar minta maaf. Kita minta maaf lah pakcik, saya tak tahu, kata tak boleh parking pasal kali. Tak boleh parking sampai tak erti pun. Weh, jadilah tu saya kata. Dia cakap banyak-banyak ni aku baik sangat kau. Boy. Kita kata jadilah tu. Orang dah minta maaf dah jadi, nak cakap lebih-lebih buat apa lagi? Awak terlenggak pokok rian ke? Tak lenggak pokok rian pun. Ni Pangai orang. Pangai. Kita jumpa sungguh macam tu. Tak ada kacau apa. Tak ada pada parking tepi je. Kau nak bantu sikit kan bagi orang masuk ni, orang nak pergi mengaji ni dapat pahala. Hang tak pergi mengaji, dapat pahala. Mengaji tak pergi. Ada pondok dalam tu benci pula, marah. Bukannya suruh duk pi pondok tu duk pi kacau dia buat apa pun, tak ada buat apa. No? Tapi dia silap orang tu. Dia ingat marah tu saya pun tak apalah belah. Tak. Saya buka tingkap dia, saya turun kata. Jadilah tu saya kata. Marah pula. Orang dah marah, dah minta maaf dah. Cakap lebih-lebih pula. Jadi cukup. Cakap tu ya, kami dah minta maaf, cukup. Dah kita minta maaf, dia pergi sambung pula. Mengaji saja minta. Hei dia ni. Hei. Ni dah lajak ni. Tak boleh macam ni. Ada tak kayu depan pintu rumah. Yang ni anak-anak tengok. Dan akhlak ni mencuri. Dia akan main perangai tamak tu macam tu juga, sama macam pak dia. Tapi kalau pak tadi orang yang tersamuh, akhlaknya mulia, baik, orang parking macam tu kan, minta izin. Kita nak minta izin tak ada orang tengoklah rumah. Tak salah lah ustaz tak minta izin. Ya salah kita juga tak minta izin tu. Cari keliling rumah, tak ada orang. Bagi salam tak jawab. Tengok-tengok parking-parking kena marah pula lah. Tak apa. Macam mana kan rezeki kami hari itu. Jadi apa ni, Allah SWT Muhammad tu kalau kita mudahkan urusan orang tu, kalau kata ni akhlak tu mencuri sebenarnya. Kalau anak tadi dia tengok ayah dia ni orang yang mudah dengan tempat pengajian, dengan anak yatim dan seumpamanya, akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan anak-anak tadi pun akan tiru perangai itu. Ada satu cerita, ada seorang bapa ni, dia dengan mak dia, ini cerita pasal perangai curi ni. Seorang bapa ni, dia ada mak, dia ada bapa dia tua dah. Rumah. Ini cerita betul ni. Ini cerita ni kita duk tengok kat dalam YouTube pun duk tengok. Daripada buat cerita, tapi cerita tu memang ada sungguh. Disebut dalam kitab. Dia buat satu rumah kecil macam loteng, tapi loteng di atas lah. Ini dia buat macam kecil, sambung dekat dengan rumah dia. Dia buat macam dengan kecil saja rumah tu untuk bapa dia yang tua tadi duduk. Sebabkan bini dia tak mau pak dia duduk sekali dalam rumah. Bini dia tak boleh. Kamu pernah fikir lah buat macam mana. Akhirnya pak dia pun buat satu rumah yang kecil. Ni anak dia ni, hak lelaki ni, buat rumah kecil tepi macam penjara. Pak dia duduk dalam tu, tak boleh masuk rumah dia. Sampai akhirnya pak dia mati. Bila pak dia mati, rumah tu dah tak ada guna dah. Maka pak ni panggil kren, ni anak dia ni lah, panggil kren untuk nak angkat rumah ni, pindahkan. Waktu nak panggil kren main nak pindah tu, anak dia hak kecil ni pergi kata kat pak dia, ayah tak payah buat rumah ni. Dia kata kenapa? Nanti ayah pun duduk situ juga, dia kata. Nanti ayah saya akan buh kat situ juga. Macam ayah buh Tok Wan dulu.
Saya pun akan letak ayah kat situ nanti. Jadi tak payah buang rumah ni, biar kat situ. Tengok. Ni dipanggil al-jaza' min jinsil amal. Amalan kita balasan tu dengan apa yang kita lakukan. Sebab tu kata para ulama, di antara tempoh ni, waktu ketika mana dia ada marhalah untuk kita nak dapatkan anak ni, sebelum nak didik anak ni, dia ada beberapa marhalah. Marhalah pertama, marhalatul janin. Ada marhalatul tafkir. Marhalah waktu kita baru nak fikir nak dapat anak. Maksudnya tak kahwin lagi. Maksud marhalah tafkir ni nak kena buat apa? Kena cari orang, kena fikir waktu tu, kenapa saya nak kahwin. Yang kedua, siapa saya nak kahwin, wanita macam mana yang saya nak kena kahwin. Kena fikir waktu tu, bagi marhalatul tafkir. Dan kemudian waktu tu waktu untuk dia meluruskan dia punya niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, marhalah ketika anak tadi telah ada dalam perut. Waktu ni marhalah kedua, minta maaf. Marhalah kedua, marhalah kahwin. Waktu kahwin, dia nak kena buat apa? Dia nak kena berniat dengan niat-niat yang baik. Dan kemudian majlis perkahwinan dia tadi, majlis perkahwinan yang disusun dengan syariah. Tidak boleh buat benda-benda yang bercanggah dengan syariah, kerana itu semua akan terkesan dalam perjalanan kehidupan kekeluargaan dia nanti. Yang ni yang diabaikan oleh sebahagian orang. Dia tak kahwin sekali je semua hidup. Dia tak tahu kata ada 3 lagi, kahwin sekali je semua hidup. Pandai je sebut. Kahwin sekali saja dia kata. Lepas tu dia boleh buat apa saja dalam tu. Campur laki perempuan, kemudian membazir, kemudian dan seumpama. Saya pernah ke Mekah. Ada seorang ni, anak dia kahwin dengan orang Saudi. Bila kita tanya, panggilan berapa orang? Panggilan 500 orang je. 500 orang. Sebelum beritahu panggilan 400 orang tu, dia abang kata kenduri. Tapi di Saudi dia buat kenduri, dia asing, laki perempuan. Laki daripada maghrib sampai tengah malam, laki. Tengah malam sampai subuh perempuan. Perempuan semua lah. Geng-geng perempuan waktu tu duk menari semua, tapi perempuan sama perempuan lah. Duk sonok-sonok hari tu tu sama perempuan je. Dalam dewan tu perempuan je semua, tak ada laki. Laki daripada maghrib sampai ni, dia asing 2 kenduri. Maksudnya dia buat kenduri tu dua majlis lah. Tapi pengantin laki dengan perempuan hilang dah waktu tu. Tak ada lah. Lepas tengah malam tu tak ada dah. Tapi tu ada hanya tetamu-tetamu saja. Tapi tetamu dia asingkan laki dengan perempuan. Itu bagus dah, tak apalah. Cuma dia tanya apa ni, dia kata kenduri ni kami buat lebih kurang dalam 50 ekor kambing. 50 ekor kambing. Tu dia. Tanya berapa orang panggil? 500 ya. Panggil 500 orang. Kenduri 50 ekor kambing. Maksudnya seekor kambing 10 orang makan. Termuntah keluar balik tu. Seekor kambing 10 orang yang makan. La ilaha. Kita harap muhung ya, harap pun tak makan tu mana. Kambing 10 orang tu tak tahu mana, bukan semua harap pun tu. Ibu tahu tak lepas tu dia buat apa? Dia kata 50 ekor kambing panggil 500 orang, kalau tak habis macam mana? Tak habis tahu dia tu. Tahu tu penuh dengan kebanggaan muka. Tak habis tahu. Wei, kata mah. Baik majlis macam ni barakah. Tak barakah. Ini tak barakah. Tambah hanya sekadar untuk menunjukkan prestis. Keluarga saya keluarga prestis. Keluarga saya keluarga besar, keluarga yang ada duit. Ni apa ni? Ini dituntut dalam syarak untuk buat macam tu. Tak. Dan ini akan jadi masalah dalam keluarga tadi. Keluarga dia akan jadi sombong. Keluarga akan jadi keluarga yang hanya disibukkan dengan kemewahan dan seumpamanya. Baik. Itu kena jaga. Tumbat tu marhalah apa tu? Marhalah kahwin. Jaga. Kemudian setelah tu marhalah dapat anak. Waktu ketika mengandung. Apa dia kena buat waktu tu? Ini disebut oleh Syekh Abdul Rahman Bawah ni dalam kitab dia Alamul Aulad. Dia kata apa? Dia kata majlis waktu ketika mengandung, waktu ni adalah waktu untuk anak dan si isteri dan suami tadi melatih akhlak dan adab yang mulia dengan ibu dan ayah mereka sendiri. Waktu ni untuk dia jaga adab dengan ayah dia. Waktu ni jaga adab dengan ibunya. Waktu ni jaga adab dengan pak mentua. Waktu ni jaga adab dengan mak mentua. Kenapa? Karena kesemua tadi akan bagi kesan pada janin tersebut. Tadi.
Kalau buruk akhlak dan adab pada waktu tersebut, ni yang akan terkesan kepada janin, kerana attiba'u sarraqah. Tabiat itu mencuri. Dia akan bawa perangai yang buruk nanti ketika tersebut. Jadi waktu ni adalah waktu tempoh tasfiyatul akhlak. Memperbaiki akhlak kita dan menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang mulia pada waktu tersebut. Nampaklah ni? Ni antara kawan yang banyak lagi marhalah, dia ada 5 ataupun 7 marhalah. Saya sebut waktu dulu je. Nanti ada rezeki kita sambung. 10.30 dah. Dan kemudian sikit lagi kita sebut li'annahu amanatun 'indahum wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahum. Ini kerana kenapa kewajipan ni kepada bapa, kepada datuk, kepada wasi yang kita sebutkan ini, yang diberi wasiat. Yang keempat kepada qayyim. Qayyim ni apa dia? Orang yang diberikan amanah oleh pihak kerajaan untuk menjaga anak-anak tersebut. Ni macam tadi yang kita sebut NGO, rumah-rumah anak yatim dan seumpamanya. Cuba tengok ketika mana diserahkan kepada yang ahlinya untuk menjaga, dan apa yang berlaku selepas tu. Apa yang berlaku kepada anak-anak tersebut? Jadi alim. Ketika dijaga oleh alim, maka anak tadi jadi alim. Tapi ketika dijaga oleh orang hanya nak duit je, maaf saya sebut, sebahagian kadang-kadang dijaga anak yatim kerana apa? Kerana untuk dapat sumbangan daripada pihak kebajikan yang dia akan bagi banyak kepada anak-anak yatim. Maka akhirnya ini akan jadi rosak ketika bukan semua macam tu, tapi ada yang menggunakan peluang macam tu, dan ini hukumnya adalah haram. Kerana apa? Kerana dia menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan peribadi dirinya sendiri. A'udzubillah min zalik. Dan ini sangat-sangat bahaya. Sebab tu Maulana Syekh Abu Bakar Ahmad katanya, beliau mengasingkan terus antara proses untuk anak-anak yatim dan pendidikan mereka, diberikan pengasingan pada keuangan kerana harta mereka agak rigid. Untuk nak gunakan untuk mereka tadi sangat rigid, dan juga sangat perlu diberikan penelitian. Kerana dia berkait dengan hukum yang sangat berat. Tapi kalau dididik dengan baik, saya santri di Zawiyah tidak boleh balik 4 tahun. Bayang kalau kata semuanya yatim piatu, contoh. Memang tak ada pun dalam kepala mereka nak balik mana. Tak ada ayah, tak ada mak yang dia nak balik. Tapi waktu tu kecil lah. Kalau umur dah 25 tak panggil yatim dah. Dia kena kecil lah daripada budak yang sebelum, daripada maksudnya yang belum balik lagi. Kalau dah balik dia tak panggil dah yatim. Tapi rasanya kalau di undang-undang Malaysia diletakkan dengan tempoh tersebut sampai umur sekitar 5, kalau tak silap saya. Sampai umur 17 tahun, lepas tu baru dilepaskan. Masih lagi duduk di rumah anak yatim, kadang 3 kata 5 pun masih duduk lagi. Ataupun 3 kata 4 lebih kurang gitu. Walaupun sebenarnya umur tu sebenarnya bukan dah yatim dah, tapi dimasukkan juga dalam istilah tu kerana masih lagi di bawah, dikira bawah umur. Tamam. Bawah umur, bawah dalam undang-undang lah, bukan bawah umur dalam syariah lah. Ala kulli hal, kalau itu diberikan perhatian dengan baik, anak itu akan jadi. Dan kita tengok kebanyakannya yang tak jadi, dan mereka kata anak-anak yatim ni kena beringat lagi sebab mereka ni kadang lebih liak, lebih kurang kasih sayang. Sebab kadang-kadang suasana, bi'ah, tempat yang mendidik dan dia membina anak-anak tersebut yang menyebabkan mereka jadi macam tu. Tamam. Dia kerah sikit, apa semua. Sebab biasanya tempat anak yatim ni hanya di tempat tidur saja. Kemudian mereka akan pergi mengaji di sekolah luar, dididik di luar. Lepas tu bawa balik perangai daripada luar tu lah. Itu yang jadi macam tu. Lepas tu saya balik daripada Kerala tu, saya bila dengar Syekh Abu Bakar didik 12,000 anak-anak yatim dia jaga. Sekali dengan ibu-ibu tunggal apa semua ni. Jadi saya pun rasa macam teringin juga nak buat, tapi bukan 12,000 lah. 12,000 dah kena saya menjadi anak yatim tak. Ingat saya duduk celah-celah lepas tu. Dia panggil apa? Saya duduk bercadang-cadang lepas, kalau santri ni kita kekurangan tenaga. Sebab santri yang dah peringkat aliyah ni ada yang dah habis, lagi 2 tahun contohnya, saya akan ambil anak yatim juga insya-Allah, dalam lebih kurang 20 orang ke, untuk jaga di pondok saya dan mengaji di pondok, bukan di luar. Dia akan mengaji di zawiyah dengan sistem zawiyah, bukan mengaji di luar. Dia tak akan hantar di sekolah luar, bukan mengaji di pondok sekali, ikut sistem di zawiyah, wirid di zawiyah, selawat di zawiyah, pengajian di zawiyah, hafalan yang ada di zawiyah. Jadi semuanya ikut sistem yang ada di tempat kita. Cadang macam itulah. Dan tu pun free semuanya dalam cadangan. Kerana anak yatim ni barakah.
barakah. Dan karena dia adalah perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu inspirasi itu dapat ketika saya ke Kerala dan tengok macam mana Maulana Syekh Abu Bakar mengambil perkara tersebut sebagai sistem pendidikan dan pembinaan pertama bagi seorang pelajar tadi. Dan apa yang berlaku, jadi alim selepas tu. Antara murid beliau yang jadi itu syekh beliau yang jadi sekarang rektor, Syekh Abdullah, nama apa? Tak ingat lah. Abdul Rahman, pandai betul ya tu. Ada rektor sekarang ni, rektor di Universiti Syekh Abu Bakar. Dan tu antara murid pertama beliau yang ada dalam 25 orang tu. Dia tua dah lah ni pun. Anak murid tu pun, Syekh pun dah umur kat 90. Anak murid dia lah ni pun dah berapa puluh tahun dah, umur 50 tahun ke atas dah ataupun kat 60 dah. Anak murid Syekh ni. Nama apa Syekh? Syekh Hussein. Syekh Hussein. Dr. Hussein. Dr. Hussein ni fasih bahasa Arabnya dengan alim, masya-Allah tabarakallah. Dan dia rektor di Universiti Maulana Syekh Abu Bakar Ahmad. Universiti tu dia rektor. Dia murid pertama. Antara murid pertama Syekh, kata Ustaz Bashir kepada saya, dia kata ni salah seorang murid pertama beliau lah. Biasa tak tahu dia anak yatim ke tak, tapi dia salah seorang murid pertama lah yang keluar daripada 25 orang tu akan jadi rektor di Universiti Syekh Abu Bakar Ahmad. Ni kalau kata diberi pendidikan yang baik, hasilnya akan menenangkan. Yang pentingnya niat kita dulu. Niatul mukmin khairum min amalih. Buat dak lagi baru niat. Niat pun dah alhamdulillah dah. Kurang-kurangnya dapat pahala, kalau mati tak ada nak buat, dapat pahala jaga anak yatim walaupun tak pernah bela anak yatim. Nak sampai di akhirat nanti kita kata dapat pahala anak yatim ni, bila saya bela anak yatim ni, tak kamu pernah niat dulu untuk jaga anak yatim. Daripada 25 orang jadi berapa orang ibu-ibu semua? 12,000 orang sekarang ni. 12,000 orang dan 50,000 yang pengajiannya free. Semuanya free tadi. 50 campur 12,000, 62,000 orang. Free semua. Macam mana dia boleh buat macam tu? Dan mereka pula pelik. Mai ke tempat kita, pengajian kena bayar yuran. Mereka pelik. Kata macam mana Malaysia? Bukan negara maju kah? Dia kata. Kan hampir maju. Mereka masyarakat Islam sana 30% ya. Di Kerala. 30%. Tapi 30% dia tu macam dengan rakyat Malaysia semuanya lah. 30% dia tu sama macam rakyat Malaysia. Bilangan dia. Bilangan 30% tu sama dengan bilangan rakyat Malaysia. Maksudnya semua tu Islam. Dan mereka mampu buat macam tu. Kita masih lagi orang panggil apa, sebab tu penting perjalanan. Penting kita musafir. Karena musafir ni dia akan buka mata. Penting musafir. Musafir kita tengok macam mana situ orang. Jangan musafir pergi tengok bangunan. Dia nak pergi tengok bangunan. Dia nak pergi tengok orang panggil tempat cantik-cantik kat sana. Tak. Saya pergi baru ni seminggu tak pergi tempat cantik mana pun. Duk lalu kok belah ni, kok belah mabuk ni. Jalan macam tu, nyong kata, lah macam di Kerala itu ya kata. Air terjun pun tak ada api. Tapi nak pergi tempat tu tak boleh. Depa marah. Depa marah pergi tempat Syekh Abu Bakar immigration marah. Depa akan tanya pergi mana? Marah tanya. Saya sampai kena abang pergi ke ni, pergi ke air terjun kata. Air terjun kat mana? Asal nak mau tempat apa tu haram tak pergi pun. Nak balik lah tu. Lepas tu dia kata ada air kalau ni musim-musim panas ni. Mampu aku tak pergi. Cik Bek lah ada seorang boleh cakap Malayalam. Ada kawan saya seorang ni dia boleh cakap. Dan dia pun habak kata ayat ada sikit-sikit itu je lah. Pun tahu pun. Lepas tu dia tanya hampir tempat Syekh Abu Bakar. Kata mampu. Kata kami tidur kat tempat dia. Hotel tempat dia ada hotel. Kami tidur di hotel tempat dia. Okay. Dia bawa sumbangan. Sumbangan apa kata? Tak ada. Cok, baru keluar. Tu nak balik tu. Dia pun kerah. Tapi kat jumpa dengan Syekh Abu Bakar dia, cukup kerah. Tapi Syekh Abu Bakar mufti India. Dia pun hormat. Cuma di immigration ni dia tak kira orang. Immigration, tapi di luar dia pun hormat. Tapi alhamdulillah lah pergi sana tu banyak yang kita dapatkan daripada orang panggil yang dilakukan oleh beliau tadi itu jadi inspirasi tempat kita. Moga-moga tu akan kita cuba laksanakan lah, insya-Allah taala.
Tamam. Jadi insya-Allah kemudian yang seterusnya, ini kerana anak itu adalah amanah kepada mereka dan jiwa mereka itu, jiwa murninya boleh menerima pendidikan daripada mereka. Karena pendidikan pertama yang paling berkesan kepada anak-anak adalah daripada rumah mereka sendiri. Daripada rumah mereka sendiri. Dan ayah dan ibu, khususnya yang ada ayah dan ibu lagi, adalah lebih memberi kesan daripada guru dan juga kawan-kawan. Ayah dan ibu kepada anak tu lebih memberi kesan kepada kawan-kawan dan juga guru-guru. Sebab tu kalau ada orang marah dengan anak dia, kalau perangai berubah disebabkan kerana bi'ah kawan-kawan dan seumpamanya, jangan salahkan lagi yang tu. Tengok dulu suasana kita di rumah dan seumpamanya. Sebab tu Nabi SAW suruh untuk dihidupkan rumah, jangan dijadikan rumah seperti mana kuburan, seperti dihidupkan juga solat jemaah. Solat jemaah bukan mesti solat jemaah fardu, kerana lelaki dituntut untuk pergi ke masjid. Solat sunat. Solat sunat. Secara orang panggil apa? Secara ramai-ramai duduk sekali, buat sembahyang tasbih, ataupun buat sembahyang sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Kalau kita balik rumah buat ba'diyah di rumah, waktu tu isteri ikut belakang sembahyang fardu. Tak ada masalah apa. Dan kerana dalam mazhab Syafi'i tak ada masalah, yang penting hai'ahnya sama, bentuknya sama. Jangan kita sembahyang mayat, suami pula isteri pergi sembahyang fardu, tak boleh lah. Yang lelaki pergi empat takbir, hak bini pergi rokok lepas tu. Tak ada lah, tak boleh lah. Dia kena sembahyang dia sama, dia punya bentuk dia. Walaupun niat dia ni, hak ni sembahyang sunat, yang isteri kita sembahyang fardu. Boleh. Jadi buat sembahyang macam tu. Jadi insya-Allah dia akan menambahkan lagi orang panggil apa, kebaikan, dan anak-anak kita akan nampak ayah dia semayang dalam rumah. Jadi dia tahu ni semayang, ni pak semayang pun tak pernah dalam rumah. Pegang tasbih pun tak pernah. Dah Wahabi buat macam mana? Lagi orang panggil apa? Cakap dalam rumah pun kotor. Cakap benda-benda yang buruk. Lepas tu ada orang suka tiru orang barat pula. Mesra yang berlebih-lebihan depan anak-anak. Itu tak dituntut tu. Tu bukan akhlak yang mulia. Ada orang zaman lah dia kata tu ikut suka dia, tu laki dia. Bukan macam tu masalah dia. Masalah dia, kita ni ada adab. Dia ada benda yang tidak dikira adab pada sebut tata susila yang baik. Bercium dengan laki di depan orang ramai. Adalah minal adab. Tu bukan adab. Ya memang suami kamu, tapi tak ada adab tu sebenarnya. Dia bercium depan laki, pada depan orang. Dia cium depan anak-anak. Melawak-melawak yang tidak sepatutnya di depan anak. Maka semua tu benar dijaga. Kenapa? Karena kita ada adab. Dan kita bukan orang barat. Sebab tu orang barat, mereka ketika mana melakukan demikian, maka anak tadi akan terikut dan terbawa akhlak tersebut di depan orang ramai. Tunggu. Yang boleh bercium mulut dan seumpamanya tadi, kerana apa? Kerana di rumah mak dengan ayah macam tu je. Pagi-pagi sebelum pergi kerja, konon-kononnya tu adalah kemesraan romantik. Tak, sebenarnya tu tidak ada akhlak sebenarnya. Adalah minal adab. Itu bukan adab yang baik yang dituntut dan diajarkan dalam Islam, kerana ada benda yang perlu untuk kamu sembunyikan. Ada patut yang kamu perlu tidak menunjukkan kepada orang ramai dengan perkara tersebut. Ini antara benda-benda yang dibawa oleh orang yang tidak ada pendidikan yang baik dalam agama, maka dijadikan tu, dan orang awam pula menganggap kata ini tidak ada salah. Kenapa? Kerana tu suami dia dan kamu jealous dan seumpamanya. Ini yang berlaku sekarang. Artis-artis tunjuk akhlak dan perangai buruk ni di depan orang ramai. Maka akhirnya masyarakat awam kata ni tak ada masalah kerana tu suami dia. Yang penting tu suami dia. Bukan tu masalah dia kita ada akhlak dan adab. Hatta para ulama kata kalau suami isteri kalau nak bersama dalam bilik, jangan ada apa pun dalam tu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika ada sesuatu dalam bilik dia, hatta seekor kucing pun dikeluarkan. Hatta kucing dikeluarkan daripada bilik. Ni kita anak tu tidur sekali. Kalau tidur pula anak dalam bilik dengan mak dengan ayah sekali. Dan ibu dengan ayah tadi tengok anak dia tidur dah, kemudian dia pun kata boleh kot. Yang ni yang masalah. Dan itu yang berlaku masalah tadi kepada anak-anak. Bila cerita balik, dia kata dia tak tidur pun. Dia tengok apa yang berlaku di antara mak dengan ayah dia, dan dicerita di sekolah. Ini yang berlaku. Kenapa? Kerana tidak dijaga adab.
Para sahabat dulu marah ketika mana anak mereka masuk menceroboh ke dalam bilik tanpa izin daripada bapa. Ada dalam kitab Min Adabil Islam. Mana seorang sahabat tolak anak dia keluar daripada bilik. Ketika ayah masuk dalam bilik, anak ikut belakang sekali. Dia pusing balik, tolak anak dia. Jatuh anak dia tadi dan dia kata, kamu masuk macam ni, tak ada izin. Dia kata tu, kerahnya ayah ni. Tak, bukan kerah, tu adab. Dan kalau tak disebut macam tu, budak ni tak akan faham kata benda ni adalah benda yang tak dibenarkan. Dan tu disebut dalam Al-Quran. Bagaimana adab waktu nak masuk dalam bilik, bila waktu tak boleh masuk. Sebelum subuh, dan waktu tengah hari, antara waktu tak boleh masuk. Selepas malam, tak boleh masuk tanpa izin. Ketuk pintu dulu, walaupun pintu tak berkunci. Adabnya. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, saya duduk dengan mak saya, adakah saya kena minta izin waktu nak masuk dalam bilik dia? Nabi kata, sta'zin. Dia kata, mak saya ni, saya duduk dengan dia aja dalam rumah, takkan nak kena minta izin juga? Sta'zin. Nabi kata, minta izin. Dia kata, tak, dia saya yang urus dia ya Rasulullah dalam rumah dan seumpamanya. Nabi kata, ista'zin. Atuhibbu antarahu uryanan. Uryanah, kamu suka tengok mak kamu telanjang waktu tu? Kamu buka pintu tengok mak tengah duduk salin kain telanjang, kamu suka? Tak. Izan istazin. Nabi kata, minta izin. Kalau kamu tak suka tengok keadaan tersebut, maka kamu minta izin dulu. Nampak tak macam nak Islam mengajarkan sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara dalam pembinaan negara dan seumpamanya. Maka ada orang lebih sibuk dengan hak yang paling atas, hak paling bawah ni diabaikan. Rumah kerajaan, rumah dia dulu. Atok bagi elok dulu dalam rumah. Satu barulah sesuai untuk kita bincang benda yang selanjutnya lebih besar. Hisnul awal, jaga dulu hisin yang pertama. Tu sempadan pertama dulu. Hisnul labin, bahagian dengan tanah liat tu. Apa dia? Hifzul adab. Jaga tu dulu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kebaikan kepada keluarga kita. InsyaAllah bulan depan, kalau ada rezeki panjang, bulan depan dah puasa dah. Kita mungkin selepas raya kita akan temu balik. Kita akan sambung bait yang ke-11, wal ummu libniha tuhaddid bil abi. Ini yang kita sebut tadi. Dan si ibu boleh menakutkan anak dengan menyebut bahawa akan melaporkan kepada ayahnya, zajran lahu anil khana wal la'ibi. Ini bertujuan menghalangnya daripada melakukan khianat, yakni perkara buruk dan gemar bermain-main. Dalam urusan, insya-Allah kita akan sambung itu pada perhimpunan ataupun pertemuan kita pada bulan yang selepas raya nanti, insya-Allah taala. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati dan memberikan kebaikan kepada pihak masjid dan seluruh yang terlibat dalam pengajian kita pada hari ini, ibu ayah semua. Dan saya minta maaf, minta ampun kalau ada terkasar bahasa dan tersalah dalam bicara. Semoga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, lebih kurang dalam 1 minit 2 minit. Ada soalan? Ada nak tanya? Ada ibu? Tak ada? Baik, tak ada. Alhamdulillah. Saya selalu berhenti tu. Tak buka soalan apa. Jadi kalau ada soalan, nanti kita akan buka soalan nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum.